Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada petang ini. Insya-Allah pada petang ini saya akan sambung perbincangan syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah pada muka surat 574. 574. Yang mana masih lagi di bawah perkara 75. Ahlus Sunnah taat kepada pemimpin. Yang mana perbincangan kita nak sambung perbincangan di bawah tajuk itu sebenarnya masih lagi berkaitan dengan kenyataan berdasarkan kepada nas kita bincang sebelum ni, bahawa antara yang disebut dalam Al-Quran mana pemimpin yang buruk atau pemimpin yang tidak baik yang menguasai umat Islam itu, selain daripada antara faktornya kerana kelemahan masyarakat itu sendiri. Misalnya kita kata naik pemimpin yang tidak bagus kerana masyarakat tu ramai yang tidak bagus. Itu sebagai hukuman Allah kepada masyarakat itu. Itu salah satu. Jadi beberapa contoh daripada sabda Nabi dan juga ayat Quran telah kita bincang sebelum ni. Misalnya kalau kita tengok nyatanya muka surat 572 tu, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ummira alaikum 'abdun habasyiyyun. Itu salah satu perintah supaya taat lah. Kemudian selepas tu disebut bab ketaatan lagi. Dia awak mari pula lepas tu terakhir muka surat 573 tu, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Mana dalam ayat ni jelas Allah sebut bahawa apa-apa musibah yang menimpa kamu sebenarnya dia ada kaitan dengan perbuatan kamu sendiri. Ada kaitan. Maknanya kalau kita tengok pemimpin itu tak baik, selain daripada kita buat teguran dengan cara baik, selain kita usaha, kita juga kena perbetulkan diri kita. Maknanya Allah cuba gabungkan perkara itu. Jangan kita nampak pemimpin saja salah, kita sendiri kena sama. Kita ni maknanya komuniti lah, bukan kita secara individu. Tetapi setiap individu dia kena cubalah buat tu, kena perbaiki diri. Sebab pemimpin itu dia lahir daripada kita juga, masyarakat kita, kadang sepupu kita yang memimpin. Nah, jadi selain daripada usaha-usaha untuk kita kata tukar pemimpin dengan cara yang terhormat ataupun nasihat pemimpin, salah satu tanggungjawab yang kita kena buat adalah membuat pembetulan atas diri sendiri. Takut ada juga kita ni ramai-ramai dalam jumlah ramai ni yang langgar perintah Tuhan, maka Allah hukum kita. Cuma bentuk hukumnya itu dalam bentuk Allah beri orang yang menguasai kita tu orang yang tidak baik. Tu kena ingat juga. Tu cara agama, bila dia nak baiki masyarakat, dia ambil kira semua sudut. Dia ambil kira semua sudut. Baik. Jadi pada petang ni kita sambung dalil seterusnya. Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebahagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Itu terjemah itu berdasar pada Indonesia lah. Kalau anda terjemah dalam bahasa Melayu kita, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimin ba'dhan, dan demikianlah kami memberi kuasa kepada sebahagian orang zalim untuk menguasai sebahagian orang lain dengan sebab mereka melakukan maksiat lah. Itu terjemah mafhum. Jadi bima kanu yaksibu, mana perbuatan-perbuatan buruk yang mereka buat menyebabkan orang zalim, nuwalli ba'dhan minkum, dia menguasai kamu. Nuwalli itu maknanya kami beri kuasa kepada orang zalim menguasai sebahagian manusia dengan sebab mereka melakukan perkara-perkara yang berupa maksiat, tidak patuh kepada agama Allah. Jadi salah satu hukumnya Allah lahirkan
daripada puak-puak tak baik tu juga jadi pemimpin. Sebab tu kalau kita perhatikan puak-puak jenis-jenis gini ni super lebih kurang apa ana. Dia bila dia sama-sama jahat ni, dia bagi susuk lah. Nah, kejahatan dia tu. Buat lepas tu duduk dia. Jangan sibuk. Kalau kena, aku kena. Kadang-kadang dalam ceramah dia sebut. Lepas ni awak kena. Kadang-kadang dia sebut gitu. Kadang-kadang dia sebut gitu. Maknanya kalau saya kena, awak pun kena juga. Oh, ni pun kena. Dia sebut nama dalam ceramah tu. Ada. Kita kelih pun dengar. Biar betul pemimpin ni. Tu. Jadi perbuatan dia tu tak kena lah. Tapi kena tengok juga Allah kita. Tu cara Quran aja. Dia tu memang tak kena lah. Kita kena tengok juga kita. Takut kita pada tak kena juga. Jadi maknanya untuk supaya jadi baik negara, semua pihak kena ada usaha baiki diri. Hak tu yang dimaksudkan di sini. Kalau kita pihak gitu jadi molek lah. Tidak jadi, kalau tidak jadi tak seimbang kita. Nampak orang saja gini-gini. Padahal dia ada juga masalah. Jadi di samping kita nak betul orang salah, kita kena semok diri kita sendiri juga. Itu cara pendekatan agama kita. Barulah kita ni tidak melampau dalam sesuatu. Kalau tidak, kalau nampak orang sahaja tak nampak dia, jadi melampau selalu orang tu. Jadi berat lalu, tak seimbang lalu. Jadi bila kita pun buat salah, orang lain buat salah, sama-sama betul. Cuma kena ingatlah, kesalahan pemimpin ni dia lebih besar daripada kesalahan rakyat. Sebab kesan dia kepada masyarakat. Jadi maknanya daripada ayat ini disebut di sini, apabila rakyat ingin selamat dari kezaliman pemimpin, mereka kena tinggalkan kezaliman. Mereka sendiri jangan buat zalim. Jangan buat zalim pada isteri, jangan buat zalim pada anak, jangan zalim pada jiran, jangan zalim pada binatang. Sebarang perbuatan zalim kita cuba buat, cuba hindari semaksimal mungkin. Kalau boleh biar tak ada berlaku kezaliman itu. Setiap orang kena nekat begitu, insya-Allah. Suasana akan berubah lah. Suasana akan berubah. Tidak menasabah lah nak tolak kezaliman dengan melaku kezaliman yang lain. Tak mungkin akan hilang kezaliman. Nak tolak satu kezaliman tetapi melalui cara kezaliman yang lain, itu tak kena cara. Sebab ada seorang ustaz tu, dia kata basuh berok dengan air kecing. Jadi ke? Berat bahasa dia tu. Dia kata jadi ke basuh berok dengan air kecing? Nak basuh najis dengan najis juga. Tak kenalah. Jadi maknanya kalau kita nak kebaikan, kita kena ubah diri. Baik. Di sini ada disebut Syekh Al-Albani rahimahullah berkata, penjelasan di atas sebagai jalan selamat daripada kezaliman para penguasa yang mana warna kulit mereka sama dengan warna kulit kita. Maknanya popok kita juga tu kata zalim tu pun. Berbicara sama dengan bahasa kita, bukan sekadar warna kulit, ayatnya bangsa sama dengan kita. Ni kalau orang Arab sama-sama orang Arab, orang Melayu sama-sama orang Melayu. Pemimpin tu juga naiknya. Lepas tu apa jadi jahat tu? Kalau kita kata bangsa lain agak menasabah sikit. Dia nak aniaya kita, muka dia bangsa lain. Ni bangsa kita juga. Kadang-kadang agama kita juga, tapi buat apa teruk tu? Dia banyak sebab lah. Antara sebabnya Allah nak hukum kita. Baik. Jadi beberapa perkara disenaraikan di sini supaya umat Islam ni selamat daripada dikuasai oleh pemimpin yang zalim. Zalim ni kita kena ingat, zalim ni makna dia luas. Zalim ni bukan dia aniaya kita saja, bukan kata zalim ni makna dia penjara ke orang lawan dia secara berluasa seperti di Mesir ke satu ketika dulu, di Saudi ke sekarang ni berlaku lagi. Kadang-kadang kezaliman ni makna dianya tak nampak perbuatan zalim, tetapi orang panggil banyak kesilapan dalam sistem pemerintah itu kezaliman juga. Bui tugas pada orang tak mampu misalnya. Nabi sebutkan idza wussidal amr ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Kan Nabi kata bila diserahkan amanah kepada orang yang tidak layak nak memikul amanah tu, tunggulah saat kemusnahan. Nak tunggu ke? Tu soalan dia tu, biasa ditanyalah. Tuhan suruh tunggu, Nabi suruh tunggu. Tak, makna tunggu tu nak ayatnya kalau dibiarkan. Kalau tidak ada usaha nak baiki. Jadi salah satu usaha nak baiki daripada banyak-banyak usaha adalah muhasabah diri masyarakat. Rakyat kena muhasabah diri. Kena aktifkan, berusaha untuk bertaubat daripada kesalahan. InsyaAllah itu salah satu. Di samping usaha-usaha lain. Nasihat dan sebagainya. Jadi yang pertama sekali hendaklah orang Islam ni bertaubat kepada Allah. Jadi kita aktifkan, kita suburkan budaya taubat. Tak suruh ayat lah.
kita sendiri orang lain pun mesti ada buat salah. Bertaubat ke tidak? Kalau kita pun payah nak bertaubat, apatah orang lain lah. Maknanya kalau setiap orang tu nekat untuk bertaubat, semua orang, kita gerakkan masyarakat supaya bertaubat, Allah akan berkati hidup kita. Tu tujuan. Kena bertaubat lah. Selama mana kita kata peniaga, tipu dalam perniagaan. Kadang-kadang menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Semua tu contoh-contoh kezaliman yang berlaku dalam masyarakat. Sebab tu pemimpin lahir pemimpin hak jenis gitu juga. Yang kedua, hendaklah mereka memperbaiki akidah mereka. Hak ni hak kita bimbang ni. Kita nak memperbaiki akidah kita dan akidah orang lain. Ni kalau pemimpin pula biar sesuatu yang amalan hak akidah hak tak betul tu berleluasa dalam masyarakat, amalan-amalan yang memboleh membawa perkufur dan syirik berleluasa, ini juga termasuk fantasi risa'ah, tunggu saat kemusnahan. Jadi kena ingat, maknanya kita kena ada usaha. Lagu mana nak buat supaya maksiat bid'ah secara terang-terangan, mana berlaku orang tanpa segar silu melakukan bid'ah secara skala besar, tu kena fikir. Yang ketiga, hendaklah mereka mendidik diri dan keluarganya di atas Islam yang sebenar sebagaimana penerapan firman Allah. Ni innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka berusaha merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kita nak suruh orang lain berubah, nak suruh pemimpin berubah, kitanya berubah ke tidak? Maknanya salah satu. Jadi gapo dia maksud dia ni? Hak ni maknanya Allah perintah kita kena bina arus yang positif. Bila semua orang pakat buat kebaikan, itu arus tu. Kalau kita seorang ni tidak akan jadi arus. Kelompok yang kecil saja kita kata hidup dalam keadaan baik, keadaan sunnah, itu tidak menjadi arus. Bila kata arus, dia kena jumlah yang besar. Seperti kita kata arus perdana. Tak boleh nak apa sebab besar. Kena gitu. Jadi mana setiap kita ni ada usaha. Usaha biar keluarga kita tu baik. Masing-masing orang berusaha. Sebab masyarakat terbentuk daripada komuniti keluarga tu lah. Jadi kaum-kaum gini, ni orang panggil pendekatan yang Quran guna. Nak tugak perubahan, dia sendiri tak ada usaha nak berubah. Dia sendiri atas diri dia tu. Duduk takut tu, duduk dalam keadaan gitu, lepas tu nak orang berubah. Jadi itu tak kena cara dia. Ada seorang da'i berkata, ni sebenarnya Hasan al-Banna pun pernah sebut ni. Misalnya ada seorang da'i berkata, aqimu daulatal Islam fi qulubikum takum lakum fi ardikum. Tegaklah negara Islam di dalam diri kamu, dalam hati kamu, nescaya akan tegak Islam di negara kamu, di bumi kamu. Jadi kalau kita nak Islam tertegak, kena tegakkan Islam dalam diri kita. Hasan al-Banna pernah sebut gini. Baik. Untuk menghindarkan diri dari kezaliman sang pemerintah bukan dengan cara menurut sangkaan sebahagian orang, iaitu dengan demonstrasi, memberontak, mengangkat senjata ataupun dengan cara-cara kudeta ni, guna kekuatan tentera ni lah. Kerana demikian itu termasuk bid'ah dan menyalahi nas-nas syariat yang memerintahkan untuk merubah diri kita terlebih dahulu. Sebab kalau memberontak ni dia jadi teruk lagi keadaan. Jadi kucak-kacir tu jadi besar. Bayangkan sistem negara rosak. Sistem negara ni termasuk sistem pertahanan yang polis rosak habis. Tak ada dah berlaku ketaatan kepada pemimpin. Ingat nak pulih tu mudah. Mak ngayah kita kalau baloh nak pulih payah dah. Tu mudah. Sohkah kalau baloh ni perekat negara, berlaku pertumpahan darah, bermusuhan. Kadang-kadang puluhan tahun lah nak pulih balik tu. Sebab itulah pendekatan itu tidak digemari oleh agama kita. Ni yang anda sebut ni tidak termasuk dalam sistem pilihan raya ni. Ni tidak, ni lain yang kita sebut ni. Ni sistem yang mana orang panggil tidak melalui proses sistem pilihan raya berparlimen lah. Melalui pemberontakan, angkat senjata, gerakkan masa kita kata untuk jatuh ke kerajaan dengan cara yang tidak demokratik. Kesan dia buruk. Tengok mudah kat Saddam lah di Iraq tu. Hak berlaku lain lagu mana? Baru terdedah banyak Saddam dulu rupanya banyak perkara hanya mainan media. Rupanya orang dia bunuh tu pun Syiah. Macam Timur macam. Hak naik lah ni siapa? Syiah lah. Tiap-tiap hari umat Islam dibunuh.
Tengok siapa dia umat Islam kalau di Malaysia kita hok minat pergi ngaji di Iraq, tak ada. Dulu kan ramah ngaji Iraq. Lain tak ada apa sebab dia tahu keadaan itu macam mana. Pemerintah dia Syiah. Baik. Kerana itu jadi untuk menghindarkan diri itu tak boleh melalui cara itulah. Kerana itu harus ada wajib, harus mana wajib ada proses islah, pembaikan kaedah, yakni mekanisme yang digunakan tu mesti dalam nak membina negara mesti ada mekanisme yang baik. Islah mesti dilakukan. Islah ni mana mengikut kaedah yang baik. Dan pasti Allah Ta'ala menolong hambanya yang menolong agamanya. Jadi kalau ni kita nak kebaikan, mesti cara itu juga mesti terhormat, mesti cara itu juga baik. Janganlah kita nak kebaikan tapi melalui cara tipu, melalui cara yang zalim. Tak kena gitu. Sama ya hadirat. Ana sebut ni bukan apa sebab biar kita sedar kalau dia dengar, pemimpin dengar. Sebab kalau kita tengok dalam sistem politik kita learn, you know. Jadi nak menjatuhkan pemimpin tu banyak sangat fitnah. Mana bukan satu pihak lah, kadang-kadang masing-masing pihak tu kecek tak betul. Benda tak jelas pun dia buat supaya jelas, tujuan orang benci, nak menimbulkan kebenci, menanam perasaan benci pada pemimpin. Sebab tu terpaksa buat isu tu, buat isu dalam agama kita, fitnah nama dia. Bukan kecil tu. Dosa tu tak akan hilang kecuali kena betul balik. Kena buat kenyataan. Hak saya buat tu tak betul gini. Enggak pemimpin politik mana nak kecek gitu. Tamu-tamu dia sudah pegang jawatan misalnya. Dia ingat ilan dengan kita dah. Ad-dararu la yuzalu qadiman. Itu kaedah ya ulama kita buat. Sesuatu yang mudarat dia tak ilan. Walaupun 1000 tahun. Tetap dia kesal. 1,000,000 tahun pun tak ilan mudarat. Kecuali kita yang kena taubat, kena bersihkan. Enggak dosa yang melibatkan manusia ni dia kena perbetulkan balik. Kalau melibatkan maruah yang kena sebut balik secara terbuka lah. Susah. Sebab tu orang yang terlibat dengan itu ni mana dia kena berhati-hati benar. Kadang-kadang kita tengok orang-orang agama pun kadang-kadang boleh jadi tergelincir. Sebab apa tu? Dia kata kan tidak sebut benda tu kak. Orang tak undi dia ni bila orang benci. Lagu mana nak buat biar orang benci? Siapa dia ajar gitu tu? Demokrasi. Islam tak ajar gitu. Islam tak ajar gitu. Misalnya Allah berfirman, wala yansurannallahu man yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Allah pasti akan sesungguhnya, kena letak sesungguhnya selagi sesungguhnya Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Gagah Perkasa. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah menganjurkan agar menasihati para pemerintah dengan cara yang baik serta mendoakan pemerintah yang fasik agar diberi petunjuk untuk melaksanakan kebaikan dan istiqamah di atas kebaikan. Kerana baiknya mereka, dia akan memberi kebaikan kepada rakyat. Tapi kena ingatlah, jangan kita jadi betul sepasal ada nasihat semua padahal zalim setara mana dia tu. Sebab tu dia kalau dalam kitab-kitab lebih besar dia bincang pula. Makna kita patut duk pakar dengan doa saja gitu. Tak ada usaha. Kalau dia itu sebab tu kita kata zalim tu setara mana dulu. Takut tak zalim, cuma tak belaga ngangi kita. Takut gitu. Banyak kau lah gitu kena nilai tu. Jadi zalim tu lagu mana? Cuba ya. Sebab tu perkara gini hadirat dia banyak. Maknanya kita kata kena banyak berfikir. Zalim tu lagu mana? Kau polisi dia tu kita rasa tak betul sekadar. Sebab tu dia nak boleh memberontak ni dah. Siapa tahap mana? Bahkan kita dalam riwayat sebut kita jatuh ke dia dengan cara kekerasan kalau ternyata keluar daripada pemimpin tu kufran bawah. Dalam hadis sebut kufur yang nyata, tak perlu mesyuarat, tak perlu majlis fatwa, terang. Baru boleh memberontak. Maknanya kita mengangkat senjata, pengaruhi masyarakat supaya lawan secara bersenjata, kumpul kekuatan. Tu tahap lain. Tahap lain. Semua ni adalah dalam rangka supaya tidak berlaku keburukan lebih besar. Tu maksud dia. Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, dia kata dalam kitab dia Syarhus Sunnah mengatakan, apabila engkau melihat seseorang mendoakan keburukan kepada pemimpin, ini dalam Syarhus Sunnah,
Imam Barbahari kata, bila kamu tengok ada seseorang mendoakan keburukan kepada pemimpin, ketahuilah bahawa orang itu termasuk tersenarai sebagai pengikut hawa nafsu. Namun apabila engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan kepada seorang pemimpin, ketahuilah bahawasanya ia termasuk ahlus sunnah wal jamaah, insya-Allah. Itu kata seorang tokoh besar dalam kitab ada Syarhus Sunnah. Sebab tu di sini ana buat satu sedikit nota ringkas, mendoakan dan menyebut dengan nama yang baik, tidak menghina dan tidak kutuk pemimpin, ini termasuk dalam akhlak agama. Termasuk dalam akhlak. Baik. Ni sini pun anda buat macam mana tidak mau baca lah. Baik. Kalau kita buat gitu belakang jadi lagu mana? Pemimpin tak baik. Kita pun doa keburukan. Lepas tu kalau ayah kita tak baik, mak kita tak baik. Sebab ada pun setengah orang ibu bapa dia teruk. Ada pernah ni tidak alik sana sikit lah, jauh jugalah. Kebetulan anda pergi, suami isteri curi dari kedai, kena igak kau ya. Nak buat macam mana? Macam-macam lah alasan dia. Anak pergi tu orang duduk tengah timbuk dia dalam kedai, lepas tu ikat tangan dia, suami isteri. Polis tak siapa lagi, anak nak pergi beli kedai tu, kita tengok, sedih kita tengok. Maknanya dengan tengok umur dia, bila suami isteri mungkin dia ada anak dah. Memang dia ada anak pun dia kata dia nak curi susu ya. Tidak kata 1 bilion pun nak ambil, maknanya nak curi susu ya. Nak curi gitu. Orang tak kira dah. Yang pakai katak dulu lah, tamu-tamu tuai kedai sopoh parut benar itu tuai kedai. Macam-macam dia kata. Tapi orang Islam lah suami isteri, sedih itu. Anak tak jadi beli tubik kita, sedih tengok keadaan. Baik. Lagu mana? Maknanya kalau pemimpinnya tak belakang kita kutuk, lagu tu lah kerja kita nak buat. Kita kutuk ayah orang lain. Lepas tu kalau ayah kita jadi, kita nak kutuk juga. Kita ambil kira, lepas tu guru kita ada yang bermasalah, kita nak kutuk. Tu sama bab ni pun. Kadang-kadang bila kita kutuk tu, pemimpin tu anak dia dengar. Lagu mana perasaan dia? Tu cara agama halus. Tapi mana tindakan tu kena ada apa dia? Baiki diri. Doa kebaikan. Sebab kita rakyat, setara mana saja usaha nak membetulkan pemimpin, sebab kita rakyat. Jadi nak membetulkan pemimpin dengan cara yang lebih hikmat ni, kadang-kadang kena pemimpin juga. Kena tokoh masyarakat yang besar, yang boleh rapat dengan dia. Kita tak pernah jumpa dengan pemimpin tu. Okey, kita tak jumpa, kita sumpah tu nak jumpa berpayah. Tak kena lah lagu tu. Hak tu yang dimaksudkan di sini. Misalnya, contoh kalau Sayyidina Osman dulu. Adalah setengah-setengah sahabat pun tak setuju dengan polisi dia. Gapo dia buat? Ibnu Umar pergi jumpa seorang sama seorang ni, royak gini-gini. Bila dia tubik, wartawan duduk tunggu dah. Mari lalu Allah mikrofon lagu mana? Dia kata bukan urusanmu, tu urusan aku dengan dia ya. Tak ayak tak sudah. Jadi fitnah jadi tertutup. Orang kecek banyak ni bahaya. Tak boleh tumbang Allah mikrofon. Kadang-kadang tidak mikrofon bukan kecek juga. Dia ingat mikrofon. Kalau kena penyakit ini hadra selak. Jangan kecek banyak. Jangan kecek banyak. Ini banyak dah. Kecek ni biar sudah molek sudah. Tu Ibnu Umar jelas disebut. Lepas tu dia buat kenyataan pula. Dia kata aku bersaksi Sayyidina Uthman orang baik. Padahal dia ada sebut, dia kata ada lah tak kena. Tapi bila dia pergi jumpa buat kenyataan, dia nasihat gini, dia puas hati. Tu cara dia. Tu cara kalau kita nak kebaikan. Sebab itulah hak sini dalam nota nak buat ni, makna tidak pernah Islam mengizinkan kita nak membetulkan kita nak betul orang salah dengan cara kutuk. Tak pernah diizinkan dalam agama kita. Patutnya tobik muka nak marah ni enggak dak. Itulah kelemahan orang panggil. Sebab tu kita ni kalau boleh kawal lagi molek lah. Dia beza tu kutuk kita cerca, fitnah besar lagi. Tu kena faham lah tu Bapa yang jadi tinggi akhlak orang yang boleh tahan perasaan tu sebab payah lah. Dia jadi nak marah. Tambah-tambah kalau kita dididik dengan berpati pula. Berpuak-puak. Puak ni sama Islam belakang. Di Malaysia ni puak Islam lah paling banyak. Sekali orang panggil pati, kumpulan paling banyak. Kalau bersatu tu gagah kita. Tapi nak bersatu tu lah.
Kecek mudah nak bersatu tu. Dia masing-masing ada pemikiran sendiri, masing-masing ada kehendak sendiri, ada target sendiri, ada cita-cita yang tersendiri. Payahlah tu. Hak cita-cita Islam sungguh lagu mana? Tu kalau ayat tu gak lagi payah. Tu sebab itulah hadirat pemimpin ni ingat mudah ke pemimpin nak letak jawatan ingat mudah. Sebab tu zaman Sayyidina Uthman dulu, zaman Sayyidina Umar misalnya dak. Sistem pemerintah tu begitu. Sebab apa? Sebab orang seperti Sayyidina Umar ni orang yang betul-betul tak ada kepentingan. Dia tak malu ke siapa-siapa dalam sistem pemerintah. Tak kira siapa. Tak kira siapa. Dia tak ada ni buah. Biasanya orang malu mata nak jaga orang ni kerana dia ada kepentingan dengan orang tu. Seorang pemimpin tertinggi kalau dia ada kepentingan dengan orang di bawah dia, masalah selalulah. Kadang-kadang terpaksa berjawab. Kalau tidak, jatuh ke kita. Jatuh standar. Builah, biarlah, kejam mata lah. Seriat, senapah. Masalah napah panjang kakak ni. Senapah pun. Jadi benda-benda begitu sebab dia. Tu. Jadi, payah nak jadi pemimpin ni. Dia kena jaga. Jangan sampai peringkat dia ni berada dalam situasi, orang panggil sepotela di hujung tanduk. Pada waktu tu dia tak boleh nak buat kebaikan. Sebab tak nak jaga orang tu, jaga orang ni nak mengetahui lagu mana lagu tu. Nak jaga orang ni, nak jaga orang tu. Kan berat itu. Benda-benda gitulah sebenarnya. Lepas tu hak ni pula tak ada doa kebaikan. Doa keburukan sama. Hak ni pula hak bau-bau hak rakyat agama ni pula ni. Nak hari wirid, meta je wirid pada Allah. Lepas tu wirid tu jahat menata ni dia kata dak tebuk. Kalau TV Gorwaya aku tahu nela nak hari. Kis dia tengok mimpi tu. Kapung tu anak pernah jumpa dia anak kata jangan tahu atau tak sebi kat ambo. Dia letak tapak kaki di TV. Bila mimpi tu tak ada dia tarik mula. Ambil dia kata. Marah benar tu. Tak bagi-bagi lagu ni tak. Kadang-kadang banyak perkara lah sebab tu anda duk mikir tadi. Kadang-kadang ayat jadi gitu kan pemimpin juga. Pemimpin ajak kecek lagu tu. Tu bahaya. Sebab itulah hana tujuan anda sebut panjang tu nak ayatnya bahawa cara agama kita ni bila kita nak baiki khususnya dalam bab pemimpin dia perlu tarbiyah. Kita semua ni mana kalau kita apa-apa ustaz ngajar kita kena didik masyarakat biar molek. Ni kadang-kadang pun kuliah sendiri pun ada penyakit tu juga. Tu berat benar lah. Sebab tu di sini antara akhlak yang ditekankan oleh Nabi dalam bab memimpin dan yang dipimpin adalah memberikan hak kepada masing-masing. Apa yang perlu hak rakyat, pemimpin kena tunai. Apa hak pemimpin yang rakyat kena tunai. Kalau perkara tu tak berlaku kerosakan. Itu antara kesimpulan yang dibuat oleh ulama. Baik, cuba kita tengok lagi. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, dia kata, jikalau aku mempunyai doa yang baik yang akan dikabulkan oleh Allah, maka semua doa itu aku akan tujukan kepada para pemimpin. Katakanlah aku ni Allah beri doa-doa yang pasti, yang Allah sebut pasti, aku akan guna peruntukan itu untuk aku doa kepada pemimpin biar dia jadi baik. Sebab apa? Sebab pemimpin ni kalau dia baik, habis rakyat jadi molek. Moleklah rakyat. Tapi kalau pemimpin tu teruk, rakyat pun kesal dia berat lah. Itu kata Fudaiyah. Maka semuanya akan aku tujukan bagi para pemimpin. Dia ditanya, Fudail inilah, wahai Abu Ali, ni kunyah dia, Abu Ali kunyah Fudail, jelaskan maksud ucapan kamu tu. Dia apa kata? Apabila doa itu hanya aku tujukan bagi diriku, dia tidak lebih manfaat dia untuk diri aku saja. Kalau aku doa kat aku saja, itu untuk aku yalah. Namun apabila aku tujukan doa kebaikan kepada pemimpin dan ternyata para pemimpin berubah menjadi baik dengan sebab doa aku, maka kebaikan itu bukan untuk aku saja, tapi untuk semua orang dan negara akan merasa manfaat dan kebaikan dia. Tengok ni pemikiran tokoh. Dia kalau kita doa untuk kita saja, kalau berubah kita saja. Tapi kalau kita doa pemimpin biar berubah, doa ulama supaya biar berubah, mana kalau berlaku perubahan dengan sebab doa kita, dia memberi manfaat kepada seluruh rakyat negara. Itu maksud dia. Jadi maksud Fudail ini adalah doa kebaikan kepada pemimpin
bererti doa untuk kebaikan rakyat. Maknanya bila kita doa supaya pemimpin jadi molek, salah satu doa kitanya, kalau dia tak mampu, ya Allah kamu tukarlah orang lain. Itu salah satu doa. Oh ni dia tak berhimna doa ni. Molek-molek doa gitu. Kalau dia panggil kita baca doa dalam majlis, ya Allah kalau mana-mana pemimpin yang tak layak ataupun dia ni tak juh, minta engkau tukarlah dengan kadar segera wahai Allah, biar pemimpin ngau tu. Tapi kalau dia ni layak, dia ni sudah berubah, dia ni ada kemahiran, bantulah dia wahai Allah. Kita doa gitu. Mana kalau tak pakar ni, kalau boleh hari ni lalu Allah biar dia jatuh. Kita minta kepada Allah gitu. Tak apa, tu tak apa gitu. Mana kalau dia dengar pun motivasi tu. Lepas ni dia bangun pagi esok. Bangun pagi esok. Tu cara agama. Baik, cuba tengoklah. Kita diperintahkan untuk mendoakan para pemimpin dengan kebaikan, bukan keburukan. Meskipun ia seorang pemimpin yang zalim lagi jahat. Kerana kezaliman dan kejahatan akan kembali pada diri mereka sendiri. Sementara apabila mereka baik, maka mereka dan seluruh kaum muslimin akan merasakan manfaat daripada doa dia. Sebab tu anak tekan di sini Pak Ana buat. Kalau kita perhatikan kita, anak sendiri, kita semua rakyat ni, apa dia jahat dia boleh buat untuk membaiki pemimpin kepada rakyat? Nak jumpa pemimpin payah. Lepas tu kalau jumpa nak kecek tak erti pula. Setengah pemimpin tu dia kecek. Dia boleh memukau orang kalau dia kecek. Pergi depan dia tak ada nak rakyat. Tadi juga dua guning duk cadang nak kecek. Lepas tu pergi dia ada macam-macam lah. Jadi tak sesuai. Jadi hak tu kadang-kadang orang lain yang main peranan direct dengan pemimpin. Kitanya sebagai rakyat biasa ni ke dia? Ni lah. Doa. Tapi hak duk sopohnya rakyat lah. Nilai akhlak di sini anda buat sedikit nota. Nilai akhlak mesti dipamerkan dalam hal yang berkait dengan pemimpin yang kita suka atau kita tak suka. Hak ni memang ulama sebut oleh kita. Jadi akhlak ni akhlak ni bukan dalam bab dengan jiran saja, bukan dengan bab dengan bini saja. Akhlak yang paling besarnya dengan pemimpin tu. Misalnya di sini, tak boleh nak kutuk. Dia kata dia tidak pemimpin saya. Tu masalah orang kita. Dia lupa dah hubungan akidah tu. Dia lupa dah. Sebab tu anda sebut kan, kalau dalam konteks Malaysia, pemimpin kita duduk di Kelantan, pemimpin siapa? Lepas tu kalau kita duduk di Selangor, pemimpin tu siapa? Lepas tu kalau dalam konteks Malaysia ni, pemimpin siapa? Berbeza-beza tu. Berbeza-beza tu. Jadi kena berhati-hatilah. Pemimpin yang sebaik sahabat pun ada yang tak suka dan tak puas hati. Kalau sebaik sahabat jamin syurga tu pun ada berlaku pertelingkah tak puas hati, kutuk. Siapa sahabat sendiri pun kata mu ni tak betul. Ada berlaku gitu. Tak boleh lari dah tu. Sebab itulah kita ni nak elok daripada berlaku khilaf, perbezaan pendapat tak boleh. Dia akan berlaku waktu. Cuma nak jaga supaya tidak melampaui batas, nak menangani isu berbeza pendapat tu. Itulah. Sebab tu Sayyidina Ali kata, anda tengok dalam kitab Sayyidina Ali kata ni, bila berlaku zaman Sayyidina Ali ni zaman yang teruk siapa ulama kata tidak berkembang dakwah walau seinci pun zaman Sayyidina Ali. Sebab apa? Sebab yalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman dia tu politik kucak-kacir. Dia pun akhirnya kena bunuh Sayyidina Ali sendiri apa dia kata? Dia kata manis tabadda faqad halaka. Ni dia sebut pada pengikut-pengikut dia lah. Dia kata sesiapa yang menganggap pemikiran dia, idea dia sahaja betul, faqad halaka. Orang tu rosak dah tu. Dia anggap dia je betul, orang lain tak betul. Sikap gitu sebenarnya orang tu sudah rosak dah. Sebab tu Sayyidina Ali dia sendiri pun dia tidak begitu. Sebab tu bagi dia, walaupun dia perang dengan Muawiyah pun, dia tak kata Muawiyah kafir. Tak ada pun kenyataan. Tak ada. Bahkan orang yang kata kepada Muawiyah dihukum orang itu. Sebab apa? Sebab dia tahu Muawiyah siapa. Siapa juga Muawiyah. Sebab tu ulama kita buat kaji misal Khatib Baghdadi, dia kata aku cek hadis-hadis yang menyebutkan Muawiyah buat arahan supaya Khatib kutuk Sayyidina Ali masa khutbah Jumaat, semua tak betul riwayat tu. Tak betul. Khatib kita mengaji sejarah dekat telefon lah. Ya tak? Kalau di Syam juga, khutbah kutuk puak-puak Sayyidina Ali. Tak betul. Muawiyah tidak begitu. Bukan sifat ahli syurga tu. Kalau terima tu buruk, selama mana sahabat jadi buruk. Kesal dia.
Sayyidina Ali pun gitu tak berlaku. Bahkan Sayyidina Ali hukum orang yang kata tentera Muawiyah perang dengan dia tu mati kata. Mati sebagai penderhaka buruh itu. Dia nak hukum. Umar bin Abdul Aziz, siapa dia kutuk sahabat, tak kira sahabat mana pun. Dia akan rotan. Dan disebut dia sendiri akan rotan. Padahal dia ni tak pernah rotan. Orang buat minum arak dia tak rotan. Dia nasihat, dia suruh orang lain. Tapi kalau orang kutuk sahabat, dia sendiri akan rotan. Umar bin Abdul Aziz. Nah ayatnya sahabat-sahabat ni dia institusi yang jaga agama. Kena beringatlah tu ya. Sebab itulah pemimpin yang sebaik sahabat pun ada yang kritik, tak suka. Siapa mereka perang? Jadi bagi ana tajuk ni sesuai sangatlah untuk kita. Sebab kita lah ni berada di zaman fitnah. Kalau kita tidak beringat agak kenalah. Sebab tu syaitan nak nal pun Islam bala. Sama kita jadi bala kutuk mengutuk antara satu sama lain. Dia sokong nak. Hak tu dia nak. Jadi maknanya dalam masyarakat tu berleganya ke dia kutuk mengutuk. Semakin terhaki, semakin hilang nilai silaturahim. Nilai persahabatan semakin enggan. Hak tu dia nak. Jadi ramai mana umat Islam jadi sifat munafik depan molek alif belakang kutuk berasak. Depan manis molek mulut tu. Ramai mana jadi gitu. Tak sih tu lagu tu. Anak ni sebut ni bukan anak ngah diri depan kat sada kita. Lepas tu bila kawan tu pergi, dia kata nampak yang gitu tu. Dia kata dia kutuk ke belakang pula. Kita penuh sama Islam tu. Sama Islam tu. Kita orang Islam yang terdidik dengan cara pengajar Quran hadis, tak boleh duduk dengan kadar lagu tu. Baik, seterusnya fakta yang ke-76 76 tak? Ahli sunnah melarang memberontak kepada pemerintah. Ni tak boleh. Ni termasuk dalam furu' akidah ni. Furu' akidah ni bab ni. Ahli sunnah wal jamaah melarang kaum muslimin keluar untuk memberontak. Kenapa lah bila keluar untuk memberontak ni melalui kekuatan senjata, melalui pertumpahan darah, peperangan dan sebagainya. Jadi ahli sunnah wal jamaah melarang kaum muslimin keluar untuk memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin apabila mereka melakukan hal-hal yang menyimpang, selama mana hal tersebut tidak termasuk dalam amalan kufur yang nyata. Cuba tengok nota 883 bawah tu ya. Hal ini berlaku bagi pemimpin muslim yang berbuat zalim dan aniaya, yang masih menggunakan syariat Nabi SAW. Namun bila pemimpin itu telah kafir yang nyata, maka boleh memberontak kepadanya dengan syarat-syarat yang ada pada perbahasan selanjutnya. Akan datang dia bincang. Jadi kita nak memberontak ni pun kena ukur juga kekuatan kita setara mana. Takut jadi supaya semelah diri sendiri. Nak lawan pemerintah yang zalim, pemerintah tu bagi dia ni sudah melampaui kadar yang sepatutnya. Sudah sampai peringkat kufran bawah. Maknanya harus dah kita memberontak. Hak tu kena tengok lagi tu. Kamu nak memberontak ni nak guna apa? Dia tu kerajaan. Ada tentera, ada polis. Cukup. Kita ni ke boleh ada? Sebab tu ulama kata kau tak cukup syarat tak boleh. Sebab tu dalam hadis Nabi kata kalau kita tidak boleh terima sistem pemerintah dia kufur yang nyata dah. Mana kalau kita berada di situ pun boleh jadi keluarga kita pun jadi murtad dan sebagainya. Jadi teruk lah. Lebih baik masuk dalam hutan makan akar-akar kayu Nabi kata. Lebih baik. Tu. Sebab nak perang tak boleh, tak mampu. Kalau perang tak ada senjata pun kita. Kena tengok pula. Sebab itulah dalam hadis lain pula kalau kita sabar boleh pahala pula. Tapi tetap kena doa kebaikan. Sebab apa tu? Sebab tu kita naknya kalau kita duk kutuk dekat apa faedahnya? Tetapi begitulah hati manusia, dia tak boleh nak kawal. Tu kelemahan diri manusia. Baik. Cuba kita tengok. Hal ini sesuai dengan perintah Nabi SAW tentang wajibnya taat kepada mereka dalam hal-hal yang bukan maksiat. Dan selama belum tampak pada pemimpin itu kekafiran yang nyata. Anda sebut sana lah hadis ini. Misalnya Ubadah bin As-Samit. Samit itu As-Samit. Ubadah bin As-Samit pernah berkata. Dia kata na'ana Rasulullah SAW fabaya'na. فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا
wa atharatin alaina wa alla nunazi'al amra ahlah. Qala illa an tarau kufran bawaha indakum minallahi fihi burhan. Rasulullah kata Ubadah bin As-Samit, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kami, lalu kami membai'ah beliau. Di antara yang beliau tekankan kepada kami adalah, yang ditekankan oleh Nabi kepada kami dalam bai'ah tu, maknanya butir bid'ah tu lah, butir bai'ah tu adalah agar kami selalu dengar dan patuh kepada pemerintah dalam keadaan suka ke ataupun tidak suka, dalam keadaan susah ke ataupun dalam keadaan senang, bahkan dalam keadaan penguasa mengurus kepentingannya mengalahkan kepentingan kami. Mana pemimpin tu duk kau ala ke dia je harta, duk penuh akaun dia yang pemimpin tu. Kalau siapa gitu sekalipun wajib taat lagi dalam hal-hal hak baik, dan tidak boleh kami mempersoalkan sesuatu perkara yang berada di tangannya, di tangan pemerintah. Kecek sikit kena takak lalu. Setengah-setengah negara kritik sikit ya, tak ada lalu. Setengah-setengah negara sikit ya, nampak ya, tak serupa dengan mimpi. Kecek gini kena takak lalu. Mungkin dia spy, dia ada semua di mana tempat pun. Setengah-setengah negara Malaysia tak sampai tahap tu lagi. Tak sampai tahap tu lagi. Lain macam bunyi tu. Tak sampai tahap tu lagi tu apa maksud? Maknanya ada lah berlaku kita pada sangkaan kita lah. Kita rasa gini-gini. Baik, kalau kita rasa gitu sampai tahap mana? Kena bernilai banyak tu. Selanjutnya Nabi kata lagi, kecuali. Maknanya boleh kita keluar memberontak kalau kita berkemampuan. Tak boleh taat dah. Kalau pemimpin itu, kalau kamu melihat berlaku kekufuran yang nyata jelas kepada pemimpin dan ada bukti, jadi kalau kamu mati pun kamu ada bukti di sisi Allah nak ayat akan datang, kami memberontak, kami perang dengan dia, ni bukti dia, mana ada alasan di hadapan Allah akan datang. Gitulah dia. Jadi kita kena berhenti setakat. Lepas tu kita sambung semula fatwa para ulama tentang pemberontakan tu kita bincang semula. Jadi kesimpulannya, pertama sekalinya kita kena sabar lah. Kena sabar yang dikenaki dalam agamanya. Kalau kita nampak pemimpin tu melakukan kezaliman, kita kena doa kebaikan. Tu dia panggil ajaran agama. Dan kalau ada ruang yang baik, yang berhikmat, yang tidak menimbulkan kerosak lebih besar, boleh usaha supaya dia letak jawatan. Boleh. Tapi dengan cara yang tidak menimbulkan kesan yang lebih buruk. Fikirlah. Sebab tu anak kata, hak ni siapa dia fikir? Kita rakyat ke? Tak ada rakyat. Kita tak ada nak mikir bagi lagu tu. Dia hak ni dia kena pemimpin lain pula. Orang-orang hak peringkat ni. Kelah-kelah dia jugalah. Ahli akademik ke. Sebab tu kitanya tu kata dia doa kebaikan. Lepas tu tak boleh kau start jari-jari nak sopoh tu. Sekali ya, seminggu sekali. Sekali nak pelopah angin ni. Boleh ke tak? Kalau tanya anak-anak kata tak boleh lah. Lepas tu dia buat sama dah, itu hal lain. Tak boleh. Dia hukum tu tak boleh. Lepas tu kalau kita buat juga dosa. Dosa atas dasar kita kutuk orang. Gitu. Lepas tu kena bertabat lah. Lepas tu kutuk pun sikit, dia kata nak pelopah angin. Itulah kelemahan manusia. Kelemahan kita sendiri pun, mana kita pun ada berlaku kesalahan lagu sudut ayat lah. Tak tanya nak marah ni kan, benar. Sekat benar, tang. Dia kata mana tu pun ambil masa sehari tu. Tu kelemahan kita ni lemah. Sebab itulah ada sistem taubat dan sebagainya. Gitulah hadirat. Mudah-mudahan dengan kita bincang ni Allah memberi kebaikan kepada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.